Datuk, saya tengok macam ni kot, Doktor boleh komen sikit. Kita nampak masyarakat ni dia macam Datuk kata lah, dia mungkin ada segala-galanya tapi dia tertekan. Jadi bila tertekan ni dia nak cari hiburan. Jadi sehari dua ni panas lah, sepanas buhur kita ni kan. Kita tengok mungkin orang kita ni dia kosong kot jiwa dia. Saya tengok nak pergi apa konsert Coldplay kan. Cosplay saya tahu, Coldplay saya tahu. Macam mana tu? Apa PM kata nak bincang dengan mufti mungkin lah tu. Coldplay. Orang kita dia kosong jiwa ke apa? Pasal apa ni? Kita macam tak ada satu kesudahan, satu konsert. Tapi kan? Mufti yang komen tu mufti di tempat Coldplay tu. Mufti boleh betul boleh belum komen lagi. Kita hot play. Dalam tu. Tak, pertama kita tak boleh terlalu sempit dengan menyatakan dan Islam tak ada hiburan. Kita pun tak mau non-Muslim faham di Malaysia ni dalam Islam tak ada hiburan. Hiburan boleh ada. Siapa yang mau, dia boleh. Dia macam makanan lah. Siapa nak makan kambing, makan. Siapa nak makan lembu, makan. Pilihan lah. Siapa nak makan buah-buahan, dia makan. Hiburan pun benda-benda yang termasuk benda macam tu lah. Orang kata hiburan tak bid'ah, tu hang telinga masuk ayam. dia tu kena makan za'faran banyak. Kena minum za'faran banyak sikit lagi baca, faham. Hiburan bab lain. Bid'ah bab ibadah. Ini hiburan ni bab kehidupan, bab muamalah. Jadi, dia cuma dalam hiburan ni yang perlu kita buat ialah mengelakkan perkara tu daripada bercanggah dengan syariat. Nabi SAW macam kita kata, pergi rumah Ansar, Kenuri. Orang Mekah dia tak apa. Orang Mekah ni bukan tabiat dia nyanyi-nyanyi ni. Sebenarnya lebih orang Madinah. Sebab tu kita hadis bila sebut ulama-ulama hadis yang terlibat dengan ada menyanyi. Kasya'ni ahli Madinah dia kata. Seperti tabiat orang Madinah. Macam tu. Jadi Nabi pergi orang Ansar. Nabi kata, "Ama ma'akum Allah fa innal ansar yu'jibuhum." Kamu tak ada nyanyi lah. Ansar kan suka nyanyi. Nabi kata kat Aisyah. Betul ada orang perempuan nyanyi. Nyanyi ni maksudnya tak lafzinya nasyid kot noh. Ada. Pasal Nabi tegur lirik tu. Nabi dia kata fina nabiyyun ya'lamu ma fi qad. Di sisi kami ada nabi yang tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata utruki, kamu yang ni kamu tinggalkan. Kata yang sebelum tu. Maksud Nabi betul lah lirik tu. Tapi nyanyian tu, kalau sekiranya yang semua nasyid, hak di rumah Nabi hak menyanyi pasal hari raya tu, kenapa Abu Bakar nak kata al-mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah, suara syaitan di rumah Nabi. Nabi kata da'huma ya Abu Bakar, kan tinggallah dia biarlah Abu Bakar hari raya. Jadi Nabi bukanlah Nabi peminat nyanyi tu. Bukanlah dengar nyanyian masa tu. Bukanlah dengar nyanyian tu sepanjang masa. Bukan Nabi minat tu, tapi Nabi meraihkan ada orang yang nak. Ada orang nak. Ada orang nak. Tapi kita nak di situ dulu stage kita. Premis kita bahawasanya boleh, tetapi dengan syarat. Dengan syarat tu membabitkan kalau kita tengok garis panduan negeri Perlis yang kita buat ni. Dulu Datuk pernah kontroversi juga tak bagi Faizal Tahir. Sebab ada sikit dengan garis panduan kita ni, kita sebut benda. Antara garis panduan ni tak bertentangan dengan akidah, tak berukhuwah Rasulullah kan. Hendaklah tidak mengabaikan kewajipan. Mungkin kerajaan boleh tengoklah. Hendaklah tidak mendorong pada sifat dan kelakuan yang melampau yang merendahkan akhlak insan. Kan, kadang-kadang sampai pergi londeh seluang, latah pentas lah, buat perangai-perangai orang kata onta kata 3 suku ke apa kan, macam tu kan, yang berperangai macam binatang itu tak boleh. Kemudian hendaklah bebas dari sebarang bentuk promosi penggunaan arak, dadah, judi. Sekarang ni macam-macam lah, LGBT kalau apa kan. Kalau dia promosi tu, kalau dia tak promosi tu, itu soalan lah. Kalau dia sendiri kalau dia pengamal tapi dia tak promosi, dan kewujudan dari situ tak menggalakkan benda-benda yang seperti itu, tak bolehlah kita nak kata dia ni, orang mungkin buat salah di tempat lain, tapi masa dia tak buat salah, taklah dia boleh hukum, melainkan kemunculan dia tu menjadi penggalak kepada perangai dia yang sebelum ni. Itu nak boleh dia ambil kira lah. Kemudian tidak mengandungi unsur-unsur yang memecahkan belahkan perpaduan umat, memudaratkan nyawa, akal, keturunan tubuh. Kemudian hendaklah tidak melibatkan persembahan yang atau tarian yang wujud percampuran yang menyalahi syarak antara lelaki dan perempuan. Tak pentas tu lah. Yang ni kita sebut
boleh baca garis panduan Negeri Perlis ni. Cuma Negeri Perlis punya garis panduan ni, alhamdulillah kerajaan yang sekarang ada telah mengambil sebagai garis panduan hiburan di Negeri Perlis lah. Kalau ada yang tunjuk dia kata masa Palestin pada data itu bukan. Itu hak cerita dulu awal-awal penganjur tu pun dah kena tindakan, bukan yang baru. Dan sejak 2019 ni fatwa Perlis telah keluarkan garis panduan ni. Maksudnya sebelum berlaku isu Coldplay apa semua ni, dah sebelum dah garis panduan ni telah sebab dibincang. kita tak berhenti di kerajaan dulu pun ada kita konsert. konsisten kita kata yang sama. Kemudian kita hendaklah tidak punya perkara yang membodohkan minda, jenaka yang melampau, kita tak benarkan. Hendaklah dia ada di tempat yang sesuaian, hiburan, tak tempat yang tak wajar kan, yang mencemarkan nama keadaan, tempat orang tua-tua nak rehat, masjid dekat ke, bising kan. Hendaklah penyanyi sama ada lelaki atau perempuan membuat persembahan menutup aurat bagi Muslim. Kan, dan Muslim dan bagi yang bukan Muslim kita kata berpakaian sopan. Pasal kita tak boleh nak ikat dia dengan hukum kita. Kalau hendaklah dipastikan tiada percampuran antara lelaki perempuan bukan mahram. Itu kita sebut masa majlis tu menyebabkan tu. Itu kerajaan boleh buat. Dan hendaklah persembahan itu menghormati syiar Islam. Saya ingat itu segala garis panduan umum. Kerajaan boleh ambil tengok macam mana untuk kehadapan ni. Saya pun nak kata kerajaan yang sebelum ni pun tak juga mungkin garis panduan tu tak begitu jelas. Pusat lah saya rasa. Jadi yang ada ni pun mungkin jelas tak jelas, tapi antara dua, kita yang nak buat garis panduan ni jangan terlalu rigid sangat. Kan? Kemudian ada fleksibelnya, tapi dalam masa yang sama pihak penganjur kerajaan pun kena ambil kira. Bukan soal jual tiket saja, soal moral rakyat dan seumpamanya. Coldplay ni saya tak tahulah malam ni ya kan. Malam ni lah. Terang mana dia menyanyi tu kita tak tahulah. Kita pun tahulah lagu-lagu dia tu ada yang bagus-bagus juga lirik dia, tapi terang mana jangan dia nak melompat, kita tak pasti lah. Sebab kita yalah, Anas sendiri tu pun tak dengar juga Coldplay ni baru-baru ni lah kita tahu pun cerita ni kan. Cuma yang kita harapkan kalau berlaku jemputan dan sebagainya, kita dah siap-siap bagi tahu garis-garis panduan ni supaya yang minat kepada dia orang ni kalau nak dengar pun terdidik ataupun dikawal dengan satu garis panduan yang tidak terlalu mengekang dia orang ataupun menyekat dia orang, tapi kita kawal supaya benda tu tidak menyalahi nas-nas agama lah kan. Dia bentuk muzik, lirik tu selagi okey, orang putih ke apa ke okey je kan. Okey saja. Kadang-kadang orang ni dia fikir hiburan ni mesti ada unsur agama. Tak semesti. Dia nak puji langit ke, nak puji lautan kan, biar. Dia yang pentingnya tidak menyanggahi syarak. Kalau ada unsur nasihat pada dakwah dan seumpamanya, itu bagus lah, tapi bukanlah semesti macam tu. Banyak lagu P. Ramlee lebih memenuhi maksud daripada sebahagian lagu nasyid yang tak ketahuan Allah apa dia kata, tambah nasyid-nasyid yang duk pi puja yang tak tahuan kan, yang menyanggahi kan. Sebab kadang-kadang pun sekarang ni kita pun tak nampak nasyid berkepiah je nasyid. Tapi untuk lirik lebih kurang sama. Lebih kurang saja, tak kepiah terus jadi nasyid. Macam penceramah juga lah, bubuh kepiah jadi penceramah agama, tapi konten kadang-kadang hadis palsu, maki orang, mencarut dan sebagainya. Kenapa dia penceramah agama? Sebab dia pergi kepiah. Kalau dia buang kepiah, dia jadi penceramah lain lah. Ini pun penyalahgunaan nama agama juga. Cuma satu sudut yang anak rasa kita kena ambil kira ialah, ramai orang cakap pasal Coldplay ni, tapi yang cakap tu di dalam satu kohort, dalam satu kelompok agama lah, perlu agama. Bukanlah kata yang pergi tu tak perlu agama, tapi yang hadir tu pun tak tahulah berpuluh ribu. Maksudnya kadang-kadang kita bertarung ni, bising ni, dalam netizen ke apa ni, satu grup ni tak pernah peduli. Grup peminat dia tak ambil tahu pun, dia beli macam tu juga. Sebab tu mereka ni ada latar mereka sendiri, dan sebagai pemerintah dalam negara ni, tentulah mana-mana pemerintah pun dia nak kena tengok semua keadaan. Bukan saja soal mereka yang minat agama, tapi juga kepada mereka yang mungkin tak peduli isu ni. Mereka ni pun nak dibimbing juga, nak dibimbing. Yang duk bising Coldplay ni semua kita kata geng lebay lah kan. Kita pun lebay lah juga. Kalau tidak tak pakai jubah pula ni. Kan? Tapi maksudnya sebagai kerajaan dia kena santuni semua lapisan dan latar rakyat dia kan. Geng hak minat tu pun selagi mana dia tak bercanggah dengan syarak, biarlah. Tapi kalau sekiranya yang duk datang tu dia ada unsur pencanggahan syarak,
Mungkin Han Amai ke Malaysia ni kerajaan bagilah guideline. Bukan nak kata orang putihnya kita nak haram. Taklah sampai macam tu. Kalau tidak kita tak ada kesudahan lah. Habis satu kumpulan ni, kumpulan lain main pula, kumpulan lain main pula. Dia yang kita bimbang ni Ustaz. Datuk. Kita bimbang isu agama yang sepatutnya kita ulas dengan objektif. Dia menjadi tak harmoni dan menjadi medan untuk hentam disebabkan perbezaan latar politik. Itu kita tak mau. Bicara kita tak nak. Kita tak mau itu. Maksud macam mana? Takut-takut yang bising adalah disebabkan oleh kerana bukan kerajaan dia merintah. Okey. Tapi kalau masa kerajaan dia merintah, dia pakai senyap saja. Jadi benda-benda ni yang kita tak mau. Kita mau konsisten. Dalam isu ni, daripada awal kita konsisten. Maksudnya, Siapa pun kalau boleh. siapa yang merintah pun, kita mengharapkan agar garis panduan yang diletakkan itu dipatuhi. Kerana benda ni dia bukan isu merintah maka tak boleh, bila aku perintah jadi boleh. Sebab benda ni hukum. Dan masyarakat, benda ni memang ada peminat dia, kan? Memang ada peminat dia. Jadi, kok mana pun, hampa tual mana pun. Ini benda yang kita perjuangkan lama. Soal agama ini hendaklah dibina di atas kejujuran dan ketulinan untuk kita berpegang pada agama. Jadi bila kita, kalau itulah premis kita, kita akan lihat kita lebih objektif. Sebab tu orang kata apa, kita tak ada pendirian ke? Kita tak pernah kira kerajaan tu siapa. Kita kira benda apa, isu apa. Sebab tu kita, alhamdulillah selama ni kita ulas. Orang kata Sat kenapa belah pihak ni? Sat sokong. Kita bukan base kepada parti. Kita base Kita kepada pun tak bertanding. isu. Kita tak bertanding, kita base pada isu. fakta. Kita fakta. Kan? Kalau tidak nanti dia akan jadi macam tu lah. Dia tengok kalau kawan ni dia menjerit lebih. Kalau kawan ni dia tak menjerit. Kita kata semua. Cuma kadang-kadang kita tengoklah keadaan tu sesuai ke apa. Baguslah pihak yang nak bantah kalau dia kalau sensitivity tu lahir kerana agama. Baguslah. Tapi hendaklah dipandu dengan ilmu lah. Macam kes Palestin lah. Kita semua ramai orang semangat Palestin. Tapi sebenarnya ramai orang ambil kesempatan isu Palestin. Saya ingat ada NGO, itu kita tegur lah. Ni ada NGO macam tu lah. Kita semua dapat report, rupanya 40% daripada kutipan tu ambil. Ni boleh kan keluarkan fatwa. Maksudnya lebih Palestin daripada ni? Orang menjerit Palestin, dia menjerit Palestin. Dia pertahankan tung lah. Lah kali semua dapat. Tahun sebelum ni pun semua kata, itu yang kita kadang diperlih dia apa. Dia orang tak mau bagi sebagai NGO ni. Dia ambil kesempatan atas nama Palestin. Tengok gambar Palestin, bendera Palestin, ingat dia semangat rakyat Palestin. Orang semangat dia nak dapat duit. Politik pun kadang-kadang macam tu juga. Kadang-kadang tengok semangat dia lawan. Tak kira kerajaan mana-mana lah. Ingat kerana semangat agama. Rupanya kerana dia cari point nak tibai kau ni sebab benda tu pihak yang bertentangan dengan dia. Macam tu lah. Kita dalam isu Coldplay ke mana, kita nak objektif lah. Kita minta kerajaan mempunyai satu garis panduan yang jelas. Janganlah satu pihak je bincang. Bukanlah saya kata JAKIM ke apa semua tak bagus belaka. Cuma janganlah satu pihak. Maksudnya bila nak bincang, nak buat garis panduan tu, ambillah, mai dengar samalah pihak-pihak penggiat seni dan seumpamanya supaya kita tahu angle-angle tu. Kita supaya ayat kita tu supaya dia tak semestinya bersifat Islamik, tapi yang kalau boleh jangan bercanggah dengan yang penting jangan bercanggah dengan syarak. Kalau setakat makruh pun tak apa lagi lah, dah kan, tapi jangan haram. Macam tu lah. Bukanlah kata mufti suruh buat makruh, tak. Maksud ni jangan sampai pada tahap yang boleh berdosa. Yang berdosa. Jangan sampai kadang-kadang benda ni di luar kawalan kan, bila konsert apa semua di luar kawalan, tapi kita cuba minimalkan. Paling tidak jangan sampai pada tahap haram lah kalau macam tu. Kan? Tapi susah juga sebenarnya bila jadi kerajaan ni. Susah. Kan? Bukanlah anak tu pihak kerajaan, tapi sebenarnya bila kita tengok kawan-kawan kita kan yang terlibat dalam politik, betul sebenarnya bila masa sebelum jadi pemerintah, dia mungkin rasa macam benda tu dia boleh buat, tapi bila dia tengok latar orang yang berbeza-beza ni kan, akhirnya macam mana dia nak santuni? Sama ada dia nak kawal ataupun dia nak biar sekat terus, tapi orang akan cari juga. Tetap orang akan cari. Ya. Pengalaman kita di Perlis, bila penganjuran konsert ni, kita panggil mai sembang lah apa macam mana. Kita tak mula dengan
Tak boleh. Dengan state kata deny dulu tak boleh. Hmm. Kita mula dengan boleh. Cuma tak mana yang kita nampak akan jadi masalah tu, kita minta supaya kita adjust sikit. Mungkin kerajaan pun mungkin harap ke arah itu. So ini pengalaman malam ni nak berlaku apa. Mungkin ke depan ni kerajaan bincang sikit supaya benda-benda tu dapat di minimalkan risiko benda-benda haram ni. Jangan setakat asyik nak demonstrasi lah, saya ingat lebih baik kita bincang, come up dengan cadangan, solusi. Come up di parlimen tu, come up dengan ahli parlimen, ini garis panduan cadangan kami untuk hiburan. Come up dengan macam tu lah. You duduk cakap di parlimen macam-macam, you mari benda-benda macam tu lah supaya kerajaan senang. Bukan saya support kerajaan benar-benar. Dulu saya kata dah, isu ni saya pernah sebut benda yang sama pada kerajaan dulu. Maksudnya ahli-ahli parlimen ni yang pro-Islam ke apa, you datangkan dengan satu pandangan satu dasar hiburan negara yang sepatutnya. Kalau nak lah, ataupun garis panduan hiburan negara yang you nak ni macam mana. So kita bahaskan di parlimen secara perbahasan yang ada Islamik dan juga mengambil kira ada juga orang bukan Islam. So bagaimana benda tu taklah jadi nak semua jadi hiburan. Taklah semestinya Coldplay ni pakai jubah kot. Oh, yalah. Bukan. Jubah kan. Ada sebahagian lagu-lagu lirik. Sebab kalau kita yang pakai jubah pergi konsert, orang tak pergi Ustaz. Celine Dion punya lirik pun banyak yang bagus.